Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK. Kita nak tengok berkaitan dengan soalan-soalan pada bahagian B bagi subjek sirah. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan pertama 10 markah. Okey, soalan pertama 10 markah. Jawab soalan berikut berpandukan petikan. Okey, kita baca petikannya dulu. Okey, kaum Quraisy gagal menghalang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan itu, mereka telah melantik 12 orang pemuda dengan tujuan untuk mengepung rumah Rasulullah dan membunuh baginda. Allah telah memerintahkan Rasulullah agar berhijrah ke Madinah. Lantas baginda telah menugaskan Saidina Ali bin Abi Talib untuk menggantikan tempat tidur baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya yang sedang dikepung menuju ke rumah Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan mereka bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari bagi mengelakkan dari dijejaki oleh kaum Quraisy. Okey. So, petikan ni berkaitan dengan awal-awal peristiwa hijrah. Okey, kaum Quraisy ni dia gagal menghalang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga kan ramai orang yang memeluk Islam. Lepas tu mereka melantik 12 orang pemuda dengan tujuan untuk kepung rumah Rasulullah dan bunuh baginda. Okey, lepas tu Allah pada masa tu Allah telah memerintahkan Rasulullah ni supaya berhijrah ke Madinah, dan pada masa tu Rasulullah pun tugaskan Saidina Ali untuk gantikan tempat tidur Rasulullah. Okay, dan Rasulullah keluar dari rumah yang sedang dikepung tu menuju ke rumah Saidina Abu Bakar. Itu kuasa Allah lah. Macam mana orang yang kepung rumah Rasulullah tu tak sedar yang Rasulullah ni telah keluar daripada rumah dia. Yang ada dalam rumah Rasulullah masa tu adalah Saidina Ali bin Abi Talib. Okay, dan kemudian bila sampai di rumah Saidina Abu Bakar tu, Rasulullah dan Saidina Abu Bakar pun bertolaklah untuk pergi berhijrah ke Madinah dan sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari bagi nak elakkan daripada dijejaki ataupun ditemui oleh kaum Quraisy. Okay, itu petikannya. Kita tengok soalannya pula. Okey, soalan 1. Siapakah yang gagal menghalang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, siapakah yang gagal menghalang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya ialah kaum Quraisy. Okey, kaum Quraisy. Okey. Soalan kedua. Okey, soalan kedua, apakah tujuan kaum Quraisy melantik 12 orang pemuda? Apa tujuannya melantik ke 12 orang pemuda? Okey, jawapannya kat sini, mengepung rumah Rasulullah dan membunuh baginda. Okey, so kita boleh tulis untuk, okey, tujuannya untuk mengepung rumah Rasulullah dan membunuh baginda. Okey, itu tujuan kaum Quraisy melantik 12 orang pemuda untuk mengepung rumah Rasulullah dan membunuh baginda.
Okey, kemudian soalan 3. Siapakah yang telah ditugaskan untuk menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, siapakah yang telah ditugaskan untuk menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya ialah Saidina Ali. Okey, Saidina Ali bin Abi Talib. Okey, Saidina Ali bin Abi Talib. Okey, seterusnya soalan keempat, di manakah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar bersembunyi? Okey, di mana bersembunyi? Di Gua Sur. Okey, bersembunyi di Gua Sur. Okey, kita tulis di Gua Sur. Okey. Kemudian soalan 5. Tuliskan pengajaran berdasarkan peristiwa di atas. Okey, pengajaran ni kena fikir sendiri apa pengajaran daripada peristiwa di atas. Okey, peristiwa ada apa yang Rasulullah buat? Pengajarannya ialah perlu perancangan. Okey, perancangan yang dan strategi. Perlu perancangan dan strategi. Okey. Ataupun kita boleh tulis perlu pengorbanan jiwa dan raga. Macam contoh peristiwa Saidina Ali gantikan tempat tidur Rasulullah. Saidina Ali ni dia sanggup berkorban jiwa dan raga terhadap Rasulullah. Okey, kalau kita orang nak bunuh Nabi, kemudian kita ditugaskan untuk tidur tempat orang yang akan dibunuh, berani ke tak? Tapi Saidina Ali ni dia seorang yang berani mengorbankan jiwa dan raga dia. Okey. Kita tulis dah perlu. Okey, perlu pengorbanan. Okey, pengorbanan jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Okey. Kemudian soalan kedua, jawab soalan berikut berpandukan petikan. Okey, ada satu lagi petikan. Okey, petikannya ialah mukjizat ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada para nabi dan rasul. Antara tujuan Allah mengurniakan mukjizat ialah untuk menunjukkan atau membuktikan kebenaran dakwah yang dibawa oleh para rasul. Okey, mukjizat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu mukjizat maknawi dan mukjizat hissi. Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata tetapi dapat difahami dengan akal. Contoh mukjizat maknawi ialah Al-Quran serta Isra' dan Mi'raj. Mukjizat hissi pula ialah mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kasar. Contohnya seperti terbelah bulan di langit, melambatkan matahari terbenam dan keluar air dari celah-celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, petikan ni menceritakan tentang mukjizat. Okey, kita tengok soalannya. Okey, soalan 1, apakah erti mukjizat? Okey, apakah erti mukjizat?
Okey, mukjizat, kalau kita tengok dalam petikan ni, mukjizat ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada para nabi dan rasul. Okey, inilah dia punya erti dia. So kita tulis balik. Okey. Apa erti mukjizat? Perkara luar biasa. Okey, perkara luar biasa yang berlaku kepada para para nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Okey. Soalan kedua, apakah tujuan Allah mengurniakan mukjizat kepada para nabi dan rasul? Okey, apa tujuan mukjizat ni? Okey. Tujuan Allah mengurniakan mukjizat ialah untuk menunjukkan atau membuktikan kebenaran dakwah yang dibawa oleh para rasul. Okey, itu kita boleh salin balik kat jawapan soalan 2 ni. Okey, apakah tujuan Allah mengurniakan mukjizat kepada para nabi dan rasul? Okey, untuk menunjukkan atau membuktikan kebenaran dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Okey, untuk menunjukkan atau membuktikan kebenaran dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Itu tujuan mukjizat. Okey, seterusnya tuliskan dua bahagian mukjizat. Tuliskan dua bahagian mukjizat. Kat mana jawapan dia tadi? Okey, mukjizat terbahagi kepada dua. Okey, iaitu mukjizat maknawi dan mukjizat hissi. So kita tulis dua bahagian mukjizat. Yang pertama, mukjizat maknawi. Yang kedua, mukjizat mukjizat hissi. Okey, mukjizat maknawi dan mukjizat hissi. Okey, seterusnya soalan keempat. Okey, dia tanya apakah erti mukjizat maknawi? Okey, kita tengok balik dalam petikan. Okay. Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata tetapi dapat difahami dengan akal. Okay. Kita salin balik kat bawah ni.
Okey, erti mukjizat maknawi. Okey, mukjizat. Okey, mukjizat yang tidak. Okey, mukjizat yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dilihat dengan mata. Okey, dengan mata, tetapi tetapi dapat difahami. Okey, dapat difahami dengan akal. Okey. Seterusnya, tuliskan dua contoh mukjizat hissi yang diterima oleh Nabi Musa. Okey, tuliskan contoh mukjizat hissi yang diterima oleh Nabi Musa. Okey, apa mukjizat hissi Nabi Musa? Okey, dia nak okey. Kita boleh tulis kat sini. Okey, satu tongkat. Okey, tongkat bertukar. Tongkat bertukar menjadi ular. Menjadi ular. Ataupun yang kedua, kita boleh tulis tongkat. Tongkat tongkat Nabi Musa boleh membelah lautan. Okey. Itu mukjizat hissi yang diterima oleh Nabi Musa. Okay, seterusnya soalan ketiga. Okay, arahan soalan, jawab semua soalan di bawah. Okay. Soalan 1, alif, peristiwa penerimaan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, wahyu pertama ni kita boleh tulis surah Al-Alaq. Okay, surah Al-Alaq. Okay. Tempat menerima wahyu pertama. Okay, jawapannya ialah Gua Hira. Okay, Gua Hira. Okay, kemudian soalan ba. Okay, 1 ba. Soalannya, tulis dua perasaan Nabi Muhammad selepas menerima wahyu pertama. Okey, apa perasaan Nabi Muhammad selepas menerima wahyu pertama? Okey, 1, takut. Rasulullah rasa takut. Okey. Yang kedua, gementar. Gementar. Gementar, menggigil ataupun cemas. Itu dua perasaan Rasulullah ataupun Nabi Muhammad selepas menerima wahyu pertama. Okey, seterusnya, okey, tuliskan nama nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, semasa peristiwa Mi'raj tu, Rasulullah telah bertemu dengan beberapa orang nabi. Okey. Pada langit yang pertama,
Langit pertama Rasulullah jumpa dengan Nabi Adam. Langit ketiga Rasulullah jumpa dengan Nabi Yusuf. Okey, Nabi Yusuf. Langit kelima, yang ketiga, langit kelima Rasulullah jumpa dengan Nabi Harun. Rasulullah jumpa dengan Nabi Harun. Langit ketujuh Rasulullah jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, tulis nama 4 orang pertama yang memeluk Islam. Okey, 4 orang pertama yang memeluk Islam dalam kalangan wanita. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Okey. Yang kedua, daripada golongan kanak-kanak. Okey, dari kanak-kanak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Daripada golongan hamba lelaki siapa yang awal memeluk Islam ialah Zaid bin Harisah. Okey, Zaid bin Harisah. Yang keempat, lelaki dewasa. Golongan lelaki dewasa yang memeluk Islam, yang awal memeluk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar. Okey, Sayyidina Abu Bakar. Okey, seterusnya. Okey, soalan keempat. Peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan. Okey, 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Ia berlaku di mana? Lembah Badar. Okey, di lembah Badar yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Okey, tentera Islam dalam perang Badar seramai 313 orang. Okey, yang dipimpin oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad, manakala tentera Quraisy seramai 1000 orang diketuai oleh Abu Jahal bin Hisham. Okey, seterusnya soalan kelima. Lengkapkan tentang peristiwa perang Uhud. Okey, lengkapkan tentang peristiwa perang Uhud berlaku pada bulan Syawal. Seterusnya, ketua tentera Islam Nabi Muhammad, ataupun boleh tulis Rasulullah. Nabi Muhammad. Nama ketua orang munafik. Nama ketua orang munafik Abdullah bin Ubay.
Okey, seterusnya jumlah tentera Islam yang berpatah balik seramai 300 orang. Okey. Okey, seterusnya soalan keempat. Okey, soalan keempat, soalan keempat 1 alif. Arahannya ialah lengkapkan rajah di bawah. Okey, lengkapkan rajah di bawah. Rajah ni berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Okey, perjanjian damai di antara Rasulullah dengan siapa? Dengan musyrikin Mekah. Okey, musyrikin Mekah. Okey, tarikh berlaku. Okey, tarikh berlaku pada bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah atau tahun ke-6 Hijrah. Okey, ke-6 Hijrah. Okey. Seterusnya soalan nombor 1 ba. Tuliskan dua kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Okey, dua kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama kita boleh tulis genjatan. Okey, genjatan senjata. Okey, genjatan senjata selama 10 tahun. Okey, yang kedua, kandungan Perjanjian Hudaibiyah ialah orang Islam. Okey, orang Islam dibenarkan menunaikan umrah. Okey, menunaikan umrah pada tahun berikutnya. Okey, pada tahun berikutnya. Okey. Terusnya soalan 2. Tuliskan dua faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Okey, faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Okey, yang pertama ni kita boleh tulis strategi. Okey, strategi Rasulullah. Okey, strategi Rasulullah yang bijak dan cekap. Okey, strategi Rasulullah yang bijak dan cekap. Dan yang kedua, kita boleh tulis semangat jihad yang tinggi daripada orang Islam kan. Semangat semula kita tulis balik Allah. Okay, semangat jihad yang tinggi
Okey, semangat jihad yang tinggi. Okey. Seterusnya, soalan 3. Tuliskan 4 sumber ekonomi di zaman Rasulullah. Okey, tuliskan 4 sumber ekonomi di zaman Rasulullah. Yang pertama, okey. Yang pertama kita boleh tulis zakat. Okey, yang kedua, harta wakaf. Harta wakaf. Yang ketiga, jizyah. Okey, jizyah ataupun jizyah ni maksudnya cukai, dan ghanimah. Okey, ghanimah. Okey, ghanimah ni maksudnya harta rampasan perang. Okey, seterusnya soalan 4. Okey, arahan dia lengkapkan nama sahabat yang memeluk Islam melalui Saidina Abu Bakar. Okey, nama sahabat yang memeluk Islam melalui dakwah Saidina Abu Bakar. Okey, yang pertama Osman bin Affan. Okey, yang kedua Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam. Yang ketiga Abdurrahman. Okey, Abdurrahman bin Auf. Okey, Abdurrahman bin Auf. Dan yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, seterusnya soalan kelima. Saidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah. Berdasarkan penyataan di atas, tuliskan 4 kesan daripada peristiwa kewafatan Rasulullah. Okey. Peristiwa kewafatan Rasulullah. 4 kesan daripada peristiwa kewafatan Rasulullah. Yang pertama kita boleh tulis kat sini kita boleh tulis juga zaman Saidina Abu Bakar ni dia jadi memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Okey, yang kedua, selepas kewafatan Rasulullah juga adalah Islam semakin berkembang. Okey, kemudian apa lagi? Memerangi nabi palsu. Dan yang keempat, sistem syura diteruskan. Okey, sistem syura diteruskan. Itu 4 kesan daripada peristiwa kewafatan Rasulullah. Okey.
Okey, baik, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini dalam membincangkan soalan-soalan subjek sirah pada bahagian B. Semoga video ini memberi manfaat untuk kita semua dalam mengulang kaji pelajaran UPKK. Okey, semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain.